Hai, bertemu lagi kita dalam topik persamaan linear. Kali ini kita membincangkan penyelesaian masalah yang melibatkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey. Okey, kita tengok yang ni menunjukkan sebuah segi empat sama. Okey, segi empat sama. Di mana bentuk ni adalah segi empat sama. Di mana bentuk yang ni, yang dalam ni. Okey, iaitu setiap sisinya 2x tolak 10. Lepas tu dia kata ada dua buah segitiga sama kaki. Yang ni segitiga sama kaki. Ni kaki dia yang ni. Yang 12 cm kaki dia sama. Okey. Lepas tu dia suruh tentukan nilai x jika perimeter seluruh rajah adalah 82. Maksudnya setiap keliling panjang dia ni kalau ditambahkan semua menghasilkan 82 cm. Okey. Cuba kita tengok sini. Yang kaki segitiga sama ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian. Jadi, kita boleh tulis macam ni. 12 kali dengan 4. Dia ada 4 kaki kan. Okey, 12 kali 4 ni menghasilkan 48 cm. Okey, 48 cm. Ini untuk kaki segitiga. Okey, yang ni kita dah settle. Settle. Okey. Yang ni lagi dua yang ni. Okey, jadi kita tahu hasil tambah semua sisi tersebut menghasilkan 82 cm. Jadi kita 48 tambah panjang ni berapa? Panjang ni adalah sama seperti atas, iaitu 2x tolak 10. Lepas tu tambah dengan yang atas 2x tolak dengan 10. Menghasilkan perimeter dia adalah 82 cm. Okey. Cikgu jelaskan sekali lagi, di mana 48 cm ni hasil daripada sisi yang ni, 1, 2, 3, 4 segitiga kaki sama ni. Lepas tu ada dua lagi sisi 2x tolak 10 ni, tambah kedua-dua ni. Jadi keseluruhan sisi ni menghasilkan 82 cm. Okey, lepas kita dah dapatkan persamaan dia ni, kita carikan nilai x dia tersebut. Kita boleh selesaikan dia. Jadi kita tahu 48 ni kita boleh pindahkan dia pergi sana. Kan? Okay, jadi tinggallah 2x tolak 10. Lepas tu yang ni kita buka ke kurungan. Positif darab 2x tetap 2x. Positif darab negatif yang ni. Ini darab ni jadi 2x. Lepas tu positif darab negatif jadi negatif. Negatif 10. Okey. Menghasilkan 82. Yang ni 48 kita pindah pergi sana, dia akan jadi tolak 48. Okey, 82 tolak 48 kita menghasilkan 82 tolak 48. Okey, menghasilkan 34 sini. Sini 34. Okey, yang ni 2x dengan 2x kita boleh letak macam ni. Okay. Yang ni lagi, yang tiada nombor pemboleh ubah, yang tiada pemboleh ubah ni kita pindahkan pergi sana. Okay, jadi yang ni negatif 10 pindah sana jadi tambah 10. Negatif 10 pindah sana jadi tambah 10. Jadi jawapan dia 34 tambah 20. Ini akan menghasilkan 54. Sini adalah 4x. Jadi x sama dengan 54 bahagi dengan 4. Dapatlah nilai x dia. Nilai x dia adalah 13.5. Okey.
Okey, soalan seterusnya. Okey, diberi sebuah perimeter sebuah segi empat tepat, iaitu 60 cm. Segi empat tepat ni bentuk dia macam ni. Dia tak bagi gambar rajah untuk soalan ni. Dia katakan perimeter dia adalah 60 cm. Okey, hasil tambah ke semua sisi dia adalah 60 cm. Apabila panjang dia, yang ni panjang dia. Panjang dia adalah dikurangkan apabila dia kata. Okey, maksudnya dia berubah daripada bentuk segi empat tepat. Okey, dia kata panjang dia ni asal dia, okey, kita katakanlah panjang dia ni, dia tak bagi nilai panjang yang asal. Panjang dia kita letakkan X. Okey, lebar dia kita letak Y. Okey, jadi kita tahu perimeter dia ni, asal dia ni, okey, X tambah Y tambah X tambah Y yang ni sebelah sini, empat bahagian ni menghasilkan 60 cm. Okey, lepas tu dia kata apabila panjang dia ni ditolak kepada 4 cm. Dia kata yang ni pula dia berubah, dia tolak 4 cm. Okey, lepas tu yang ni pun dia kata lebar dia pun ditambah 2 cm. Lebar dia tambah 2 cm. Okey, lalu membentuk sebuah segi empat sama. Okey, lepas tu dia jadi segi empat sama. Dia jadi macam ni. Maksudnya ni tolak 4, yang ni tambah 2, barulah menjadi segi empat sama. Okey, berapakah luas segi empat tepat tu? Dia nak luas segi empat tepat asal ni berapa luas dia. Jadi kita panjang asal dia sini kita tak tahu, lebar asal dia pun kita tak tahu, tapi kita letakkan nilai X sebagai panjang, lebar dia adalah Y. Jadi yang ni X tolak 4 ni maksud dia apabila panjang dia berubah menjadi sama panjang dengan lebar, menjadi segi empat sama. Jadi X tolak 4 dengan Y tambah 2 ni adalah nilai yang sama. Okey, sebab dia segi empat sama. Okey, jadi maksudnya panjang ni adalah sama panjang semua. Ni yang dah dia berubah menjadi bentuk ni. Okey, ni asal. Okey, yang asal kita tak tahu panjang dia berapa, lebar dia berapa. Kita jadikan nilai Y dengan X. X untuk panjang, Y untuk lebar. Jadi kita jadikan dia persamaan. Okey, macam mana kita nak jadikan dia bentuk persamaan? Okey, kita tahu perimeter yang ni adalah 60 cm. Perimeter untuk segi empat tepat. Jadi kita ada X tambah X, Y tambah Y. Jadi X ada dua bahagian, X ada 2, Y ada 2 bahagian. Jadi X tambah 2Y menghasilkan 60 cm. Okey, panjang tambah panjang tambah lebar menghasilkan 60 cm untuk perimeter, untuk panjang semua tu. Okey, sisi dia. Okey, jadi yang ni kita jadikan dia sebagai persamaan yang pertama. Lepas tu persamaan kedua dia macam mana kita nak cari? Okey, ni persamaan kedua dia ni lah, iaitu X tolak 4 sama dengan Y tambah 2. Yang ni adalah persamaan yang kedua. Kita dah dapat dua persamaan. Jadi kita boleh buat persamaan serentak. Jadi macam mana kita nak buat? Kita ubahkan yang ni. Yang ni kita jadikan yang 3. X sama dengan Y tambah 2. Negatif 4 pergi sana, dia akan jadi tambah 4. Jadi X ni akan jadi Y tambah 6. Yang ni adalah persamaan yang ketiga. Kita dah dapat persamaan ketiga. Jadi kita gunakan kaedah gantian. Gantikan A 3 dalam berapa? 1 atau 2? Okey, yang kita ubah adalah nombor 2. Jadi kita masukkan ke dalam nombor 1.
Persamaan yang kedua kita berubah jadi nombor 3. Jadi nombor 3 ni mesti masuk dalam nombor 1. Okey, nombor 1 tadi apa persamaan nombor 1? Iaitu 2x tambah 2y sama dengan 60. Jadi kita gantikan x tu dengan persamaan yang ketiga. X iaitu y tambah 6. Y tambah 6. Sini pula 2y sama dengan 60. Darab dia ni jadi 2y. Ini jadi 12. 2y sama dengan 60. Okey. Lepas tu 2y dengan 2y ni kita boleh selesaikan, dia akan jadi 4y. 60 ni 12 pergi sana dia akan jadi tolak. Okey, jadi 4y sama dengan 60 tolak 12 adalah 48. Y sama dengan 48 bahagi dengan 2. Iaitu kita dapatlah y dia adalah 12. Jadi kita dah dapat dah nilai y dia ni. Kita dah dapat dah. Lebar asal dia adalah 12. Okey. Jadi dia last kali soalan dia minta berapa luas segi empat tepat tu. Jadi y kita dah ada, cari nilai x pula. Okey. Lepas tu masukkan y sama dengan 12 dalam nombor berapa nak masuk? Masuk nombor 3 lah. Senang. Okey, masuk nombor 3 iaitu x sama dengan y tambah 6. Cari nilai x dia. Y dia adalah 12 tambah 6. X kita dapatlah 18. Okey, kita dah dapat y dengan x. Jadi kita nak cari luas. Luas segi empat tepat yang asal tu. Segi empat tepat ialah x kali dengan y. Iaitu x dia adalah 18 kali dengan 12. Okey. 18 kali 12 kita dapat nilai dia iaitu 18 kali 12 216 cm persegi. Okey, settle untuk soalan yang nombor 2. Okey, soalan nombor 3 pula. Rajah menunjukkan harga bagi 2 batang pen. Ini pen tambah dengan 3 batang pensel yang dijual di sebuah kedai. Jadi kita tengok berapa 2 pen tambah 3 pensel ni. Harga dia RM10 tambah 1 tambah 1 tambah 5 iaitu RM17 hasil kepada tambahan 2 pembelian barang tersebut. Okey, itu RM17. Okey, kita katakanlah pen ni adalah X, pensel kita jadikan dia sebagai Y. Okey. Jadi tuliskan satu persamaan linear bagi situasi di atas. Jadi kita ada 2 batang pen tambah 3 batang pensel menghasilkan berapa ringgit? Iaitu RM17. Jadi ini adalah untuk soalan yang pertama. Kita dah dapat persamaan yang pertama. Okey. Persamaannya. Okey. Lepas tu tengok soalan B pula. Diberi bahawa harga sebatang pen yang dijual di kedai itu adalah lebih mahal RM1 berbanding harga pensel. Okey, fahamkan soalan dia tu. Diberi harga sebatang pen yang dijual di kedai itu adalah lebih mahal RM1 berbanding dengan sebatang pensel. Okey, maksudnya sebatang pen dengan sebatang pensel ni perbezaan harga dia adalah RM1. Pen dengan pensel. Okey.
kita dah dapat untuk persamaan yang pertama, iaitu 2x tambah 3y sama dengan 17. Ini untuk persamaan yang pertama. Ni mesti persamaan serentak, soalan persamaan serentak. Okey. Lepas tu dia kata perbezaan harga bagi pen adalah lebih mahal berbanding harga pensel sebatang dia tu. Okey. Pen iaitu X, pen lebih mahal RM1. Tolak dengan pensel Y, iaitu beza dia adalah RM1. Jadi ini adalah persamaan yang kedua. Okey. Macam mana cikgu boleh dapat persamaan yang kedua ni? Hasil daripada penyataan dia bagi di sini. Kita nampak tak soalan dia? Dia kata pen yang dijual di kedai itu adalah lebih mahal berbanding harga sebatang pensel. Sebatang pen tu, okey, beza dia dengan harga sebatang pensel adalah RM1. Jadi kita jadikan dia sebagai persamaan yang kedua. Kita dah dapat dua persamaan tersebut. Jadi dah dapat dua persamaan tersebut, apa yang boleh kita buat? Kita gunakan kaedah gantian. Okey, kita ambil yang nombor 2 ni lah, jadikan nombor 3. Jadi X akan sama dengan, iaitu 1 tambah Y. Okey. Kita selesaikan dia. Soalan dia berapa harga sebatang pen dan 2 batang pensel. Okey, last sekali kita kena cari sebatang pen tambah dengan 2 batang pensel. Kita cari nilai X dan Y dia, iaitu pen adalah X, pensel adalah Y. Okey, jadi ini adalah persamaan yang ketiga. Kita ubahkan 2 jadi nombor 3. Lepas tu kita tuliskan, gantikan 3, masukkan dalam apa? Nombor 1 ke nombor 2? Kita ubah nombor 2 jadi nombor 3. Jadi kita masukkan ke dalam nombor 1. Okey, masuk dalam 1. Nombor 1 ni adalah persamaan 2x tambah 3y sama dengan 17. Okey, gantikan x sama dengan 1 tambah y. Jadi yang ni kita tukarkan jadi 1 tambah y tambah 3y sama dengan 17. Betul? Okey, ini kita akan dapat 2 tambah 2y tambah 3y 17. 2 kali 1 2, 2 kali y 2y. Okey. Apa yang kita dapat? Y 2y tambah 3y jadi 5y. 17 tolak 2. 2 pergi sana. Y sama dengan 15 bahagi 5. Jadi jawapan dia kita dapat 3. Okey, maksudnya Y iaitu pensel dia ni berharga RM3. Okey, RM3. Okey. Lepas tu kita masukkan Y sama dengan 3 dalam nombor persamaan yang ketiga. Okey, cikgu buat macam ni supaya boleh nampak. Masukkan dia ke dalam persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga adalah X sama dengan 1 tambah Y. Iaitu, jadi Y dia adalah 3. Jadi X dia bernilai 4. Okey, kita dah dapat nilai Y dan nilai X. Okey, di mana Y adalah 3, X adalah 4. Okey. Lepas tu soalan dia diminta berapakah jumlah harga sebatang pen. Pen adalah Y. 3, pensel dia adalah X. Pen adalah X. Minta maaf, pen adalah X. Pensel adalah Y. Sebab tu kita kena jelas kat sini ni. Ni kat sini. Pensel dia adalah Y. Y adalah 3. Pen dia adalah 4. Okey, minta maaf ada kesilapan sedikit. Okey, sini kita dah dapat nilai pen dan nilai pensel. Pen iaitu X. X adalah RM4. Pensel adalah Y. Y adalah RM3.
Okey, biar nampak jelas kat sini. Okey, soalan dia, berapakah jumlah sebatang pen dan 2 batang pensel? 1 batang pen. 1 batang pen tambah dengan 2 batang pensel. Berapa nilai dia? Okey. 1 batang pen iaitu 4. Okey, tambah dengan 2 batang pensel. Pensel dia adalah 3. Okey. Jadi berapa kita akan dapat jawapan dia? 4 tambah dengan 6 iaitu RM10. Okey. Dalam soalan macam ni kamu kena perhatikan betul-betul kesilapan. Macam cikgu terbuat kesilapan tadi, kita tengok ni pen ni. Ni. Sebab itulah kita perlukan apa yang kita jadikan X dan Y tu kita jelaskan dekat yang pertama kali kita nak mengira tersebut, iaitu macam cikgu tadi, jadikan pen sebagai X, pensel sebagai Y. Bila kita jadikan macam tu, supaya kita boleh refer balik jawapan kita yang sebelum tu, tengok betul ke tak. Jadi pen kita jadikan X, iaitu X kita dah dapat RM4, Y kita dapat RM3, Y dijadikan pensel. Okey, jelas ya? Okey. Okey. Soalan yang terakhir, sempena Hari Pertabalan yang di-Pertuan Agong, sebuah zoo telah menawarkan potongan harga bagi tiket kanak-kanak. Di mana tiket kanak-kanak ni selepas dipotong, hasil dia adalah RM3. Tiket dewasa pula berharga RM5 sekeping. Okey, masing-masing harga RM3 dan RM5 sekeping. Puan Chun ni telah membeli 20 tiket dengan jumlah RM84. Soalan dia minta tuliskan persamaan bagi mewakili situasi di atas. Berapakah jumlah tiket kanak-kanak dan dewasa? Okey. Maksudnya dia beli dengan harga RM84 tapi keseluruhan tiket dia 20 keping. Kita tak tahu berapa bilangan kanak-kanak, bilangan untuk dewasa. Jadi macam mana kita nak tulis? Bilangan untuk kanak-kanak kita tulis, kita tak tahu bilangan untuk tiket, bilangan untuk kanak-kanak kanak-kanak. Okey, bilangan untuk kanak-kanak kita jadikan dia X. Bilangan dewasa, okey, bilangan untuk dewasa kita jadikan dia Y sebab kita tak tahu nilai dia tersebut. Nanti kita kena cari nilai X dan Y. Okey, soalan pertama. Merujuk soalan pertama, tuliskan satu persamaan bagi mewakili di atas. Kita tahu harga sekeping tiket untuk kanak-kanak. Harga kanak-kanak. Okey, harga kanak-kanak adalah RM3. Harga untuk dewasa, tiket dia adalah RM5. Okey. Kita tengok. Puan Chun telah membeli 20 keping tiket. Beli 20 keping. Dalam 20 keping ni berapa nilai X dia, berapa nilai Y dia? Kita tak tahu kan? Sebab berapa kanak-kanak dan dewasa dalam 20 keping tersebut. Jumlah harga dia adalah RM84. Jadi daripada semua ni, macam mana kita nak jadikan dia persamaan? Jadi yang A ni kita gunakan jumlah dia adalah RM84. Okey, jadi kita tahu bilangan kanak-kanak kita tidak tahu. Harga sekeping kanak-kanak adalah RM3. Bilangan kanak kali dengan bilangan kanak-kanak, kita tak tahu berapa bilangan kanak-kanak. Tambah dengan harga sekeping tiket untuk dewasa adalah RM5 kali dengan bilangan dewasa adalah Y, kita tak tahu. Jumlah keseluruhan harga tiket adalah RM84. Jadi ini adalah situasi yang mewakili kepada persamaan yang di atas. Okey. Soalan nombor 2, B. Okey. Kita jadikan 3X ni tambah 5Y sama dengan 84.
kita kena cari nilai X dengan Y. Bila kita kena cari X dengan Y, kita mesti ada satu lagi persamaan kan. Ini persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua, macam mana kita boleh dapat? Yang ni, point yang kedua. Ni, kita dah ada 20 keping. Jadi, maksudnya bilangan kanak-kanak campur bilangan dewasa menghasilkan 20 keping. Jadi, bilangan kanak-kanak berapa keping ada? Kita tak tahu berapa keping bilangan dia. Okey, jadi kita letakkan X, Y. Bilangan kanak-kanak tambah bilangan dewasa menghasilkan 20 keping. Inilah persamaan yang kedua. Persamaan pertama tu bilangan kanak-kanak kali dengan sekeping tiket tambah dengan bilangan dewasa kali dengan harga sekeping tiket menghasilkan RM84. Jadilah persamaan pertama, iaitu soalan untuk A itu tadi. Untuk B ni kita kena carikan persamaan yang kedua di mana bilangan kanak-kanak tambah bilangan dewasa menghasilkan 20 keping tiket. Dua persamaan tersebut. Jadi daripada dua persamaan ni, kita ambil yang nombor 2 ni lah, tukar kepada pergi nombor 3. Okay. Kita jadikan dia nombor 3 di mana Y sama dengan 20 tolak X. 20 tolak X. Okay. Sini kita dah dapat nilai Y sama. Yang ni kita jadikan dia persamaan yang ketiga. Okay. Lepas tu kita gunakan kaedah gantian. Gantikan. Okay. Nombor 3 ni, persamaan ketiga ni dalam persamaan yang pertama. Jangan masuk dalam nombor 2. Sebab nombor 2 tu kita ubah pergi nombor 3. Okey. Kita ubah pergi nombor 3 kan. Okey. Dapat kat situ kan. Okey. Jadi nombor gantikan 3 masuk dalam nombor 1. Nombor 1 tu tadi 3x tambah 5y menghasilkan 84. Jadi gantikan y sama dengan 20 tolak x. Jadi y ni adalah 20 tolak x sama dengan 84. Jadi kamu kena selesaikan persamaan ni dulu. 5 kali 20 adalah 100. 5 kali negatif x jadi 5x. Ini 84. 3x tolak 5x sama dengan 84. Yang ini pula tolak dengan 100. 84 tolak 100 adalah negatif 16. 3x tolak 5x negatif 2x. X sama dengan negatif 16 bahagi negatif 2. Kita dapatlah nilai X, iaitu bilangan untuk kanak-kanak. Kita dapat dia 16 bahagi 2 adalah 8. Okey, 8 orang kita dah dapat dah. Okey, masukkan X sama dengan 8 dalam persamaan yang ketiga. Okey, persamaan yang ketiga tadi y sama dengan 20 tolak x. Jadi 20 tolak 8 sama dengan 12. Jadi apa yang kita boleh berikan dia punya nilai jawapan untuk B ni. Okey, jadi kita tuliskan bilangan tiket kanak-kanak berapa bilangan tiket kanak-kanak? Bilangan tiket kanak-kanak adalah X. X adalah 8. Okey, jadi kita tahu bilangan tiket kanak-kanak adalah 8 keping. Kita tulis, kena tulis macam ni jawapan last dia. Okey, lepas tu yang kedua, bilangan tiket dewasa
Berapa keping dewasa? Dewasa dia adalah Y. Y kita dapat 12. Jadi 12 keping kita tulis. Okey. Jadi settle untuk soalan yang terakhir. Macam itulah cara kita nak selesaikan. Okey. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita kali ini. Berjumpa lagi kita pada topik yang akan datang. Salam. Ciao, cincau. Yeah.